mengimplementasikan apa yang telah kita sebutkan tadi dalam kitab kita, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. Jadi pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat daripada taufik dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul duduk di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini jadi suatu sebab bagi kita untuk memudahkan urusan-urusan kita untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan dalam Sunan At-Tirmizi, hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Okey, barang siapa yang duduk pada suatu jalan yang mana dia mencari padanya ilmu, maka Allah Taala akan permudahkan baginya jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita nak ambil satu perbahasan lah. Sebab apa dalam hadis ini disebutkan bila mana seseorang itu menuntut ilmu agama, maka jalannya dipermudahkan untuk sampai ke syurga. Maka timbul soalan di sini, adakah jalan ke syurga itu ialah satu jalan yang payah? Adakah jalan untuk sampai ke syurga itu penuh dengan liku-liku, banyak dengan cobaan dan ujiannya, sehingga untuk kita sampaikan kepada syurga itu suatu benda yang payah? Maka menjawab kepada soalan itu, hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyebutkan, iaitu apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Jadi jawapannya ya, memang jalan untuk ke syurga itu suatu jalan yang payah. Sebab apa? Sebab syurga itu dikelilingi, dilingkari dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan begitu juga neraka Allah Subhanahu wa taala dilingkari, dikelilingi, dihiasi dengan perkara-perkara yang menyedapkan hawa nafsu. Maka fahamnya di sini untuk sampai ke syurga Allah, untuk terlindung daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka itu satu benda yang kita kata perlukan kepada usaha, perlukan kepada pengorbanan. Apa jalan dia? Apa kita kata saranan untuk memudahkan perkara tersebut? Ialah dengan jalan menuntut ilmu. Okay. Apa sebab kita kata menuntut ilmu tu dapat memudahkan untuk masuk syurga dan untuk terlindung daripada api neraka? Kerana dengan sebab ilmulah kita dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ilmulah kita dapat beribadah kepada Allah Taala dengan cara yang betul. Dan dengan sebab ilmulah kita dapat bersih hati kita daripada sifat yang kotor, dan kita dapat isi hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Okay. Dan di antara ilmu yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf untuk kita belajar, supaya dengan sebab kita belajar itu maka mudah untuk kita masuk syurga dan terlindung daripada api neraka, ialah ilmu akidah. Apa itu ilmu akidah? Secara ringkasnya, ilmu akidah itu nak mengajarkan kepada kita untuk kenal Allah Ta'ala menerusi daripada sifat-sifat dia, dan juga mengenal sifat Rasul, dan juga nak mengenal perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasul. Okey, baik. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita diberi kesempatan untuk kita mulakan bacaan satu risalah
yang kita katakan secara tidak langsungnya sebenarnya membahaskan tentang perkara yang duduk di bawah ilmu akidah. Baik. Iaitulah risalah yang dinamakan sebagai Wasaila Ilmil Kalam wa Ra'fatan wa Rahmatan lil Awam. Jadi insya-Allah kita akan mulakan pembacaan risalah ini bermula daripada muka surat yang pertama pada perkataan pengarang, inilah risalah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, inilah risalah yang dinamakan dia tu merujuk kepada risalah ini. Okey. Inilah risalah yang dinamakan risalah ini Wasaila Ilmil Kalami wa Ra'fatan wa Rahmatan lil Awami. Baik. Pada bicara akan hukum-hukum akal dan sedikit-sedikit lagi istilah ulama usuluddin. Okay. Bicara-bicara itu untuk anak cucuku dan yang daif-daif daripada muslimin dan muslimat. Yang mana anak cucu dan yang daif-daif itu yang suka mulai belajar humi dan asal agama Islam. Belajar itu dengan secara didikan ulama dahulu-dahulu. Apa sebab belajar tu? Untuk melepaskan tubuh badan, melepaskan daripada masuk ke dalam neraka. Bila dikatakan masuk ke dalam neraka tu, masuk tak kala masuk pada umur yang kelima. Baik. Jadi kata pengarang kita, inilah dengan maksud apa? Dengan maksud sama ada merujuk kepada makna-makna yang tergambar di akal ataupun merujuk kepada lafaz-lafaz yang boleh didapati pada luar akal. Okey. Nah, dia inilah dalam bahasa Arab kita sebut hadza ataupun hadhi. Okey. Maka bila sebut hadza, hadhihi ialah isim isyarah. Bila sebut isim isyarah, maka yang kita kena cari ialah al-musyar ilaih. Okey. Isim isyarah ni maksudnya apa? Kata isyarat. Bila ada kata isyarat, maka mestilah ada perkara yang diisyaratkan. Perkara yang diisyaratkan itulah yang kita sebut sebagai musyar ilaih. Okey. Maka sebut inilah di sini nak merujuk kepada apa? Nak isyarat kepada apa? Sama ada nak isyarat kepada makna-makna yang ada dalam akal ataupun merujuk kepada lafaz-lafaz yang ada di depan kita. Okey, baik. Risalah. Okey, apa maksud risalah? Boleh tulis pada kata risalah, yakni sebuah buku yang kecil, zahirnya tetapi besar batinnya, atau sedikit lafaznya tetapi banyak maknanya. Okey, saya ulang sekali lagi. Risalah dengan maksud apa? Yakni sebuah buku yang kecil. Wasailah ni jamak bagi wasilah. Okey, jamak bagi wasilah. Kata jamak bagi wasilah. Apa maksud wasilah? Wasilah terjemah mudah-mudahnya kita ambil maksud dia dengan maksud tangga ataupun kita kata penghubung. Wasilah dengan maksud tangga ataupun penghubung. Wasaila ilmil kalami, tangga-tangga bagi ilmil kalam. Ilmul kalam apa maksud dia? Ilmul kalam sama ada dengan nama lainnya ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Semua merujuk kepada satu disiplin ilmu yang sama, iaitu apa? Ilmu ila ilmil kalam,
boleh catat di situ, boleh dobit di situ, yakni beberapa tangga yang disusunkan dia untuk mengkejapkan dan mengukuhkan ilmu akidah. Sekali lagi, yakni beberapa tangga yang disusunkan dia untuk mengkejapkan dan mengukuhkan ilmu akidah. Okay, jadi kalau dalam ibarat Arabnya, kalau kita tafsirkan wasaila ilmi kalam ni, kita akan sebut apa? Wasaila mawdu'atan litahqiqi ilmi kalam. Itulah kalau kita detailkan perkataan wasaila ilmi kalam. Okay, dengan maksud wasaila mawdu'atan litahqiqi ilmi kalam, beberapa tangga yang disusunkan dia untuk mengkejapkan dan mengukuhkan ilmu akidah. Jadi kita faham daripada tajuk ini, pengarang kita tulis risalah ini sebenarnya adalah untuk ajar kepada kita, nak memperkenalkan kepada kita tangga-tangga untuk kita boleh mengukuhkan lagi pengajian kita, pengajian ilmu akidah. Jadi apa yang akan disebutkan dalam risalah ini ialah berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh tolong kita untuk lebih kemah lagi faham ilmu akidah. Itu maksud tangga-tangga yang menyampaikan kita kepada mengukuhkan ilmu akidah. Faham? Baik. Wa ra'fatan wa rahmatan lil awami. Ra'fat, waw pada kata ra'fatan itu ialah wawul atfi. Jadi ra'fatan tu dia ataf pada kata wasaila. Okay. Jadi ra'fatan wa rahmatan lil awam. Okay. Sama juga waw pada kata wa rahmah itu waw ataf juga. Jadi rahmah tu ataf pada kata wasaila, ataupun ataf pada kata ra'fatan. Ra'fatan apa maksud dia? Okey, kita terjemah dulu dengan kasihan belas. Okey, ataupun belas kasihan. Okey. Begitu juga rahmatan kita terjemah dengan kasihan. Okay. Apa beza antara ra'fatan dengan rahmatan? Okay. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, rahmatan tu diatafkan kepada ra'fatan, kita panggil sebagai apa? Min atfil am alal khas. Min atfil am alal khas. Sebab apa? Rahmatan tu dia punya makna dia lebih umum daripada makna ra'fah. Okey. Makna rahmah itu umum, manakala makna ra'fah itu makna yang khusus. Okey. Sebab apa gitu? Sebab bila sebut ra'fah, kita terjemah dengan belas kasihan. Tetapi belas kasihan di situ hanya khusus kepada apa? Khusus kepada menolak perkara-perkara yang dibenci dan juga menghapuskan perkara-perkara yang memudaratkan. Itu ra'fah. Jadi boleh catat pada kata ra'fatan di situ, yakni belas kasihan di sini hanya tertentu dengan menolak perkara-perkara yang dibenci dan menghapuskan perkara-perkara yang memudaratkan. Okay, sekali lagi, yakni belas kasihan di sini tertentu dengan menolak perkara yang dibenci dan menghapuskan perkara-perkara yang memudaratkan. Okey, boleh? Okey, jadi bila kita sebut ra'fah ni dengan makna yang khusus,
maka rahmah makna dia lebih umum daripada makna tersebut. Maksudnya rahmah tu dengan maksud belas kasihan yang merangkumi tolak perkara yang dibenci, merangkumi menghapuskan perkara yang memudaratkan, dan juga selain daripada dua perkara tersebut. Jadi sebab itulah kita royak, kita khabar rahmah tu lebih umum daripada ra'fah. Okey, boleh? Baik. Lil awami, bagi segala orang-orang awam. Okey. Apa maksud orang-orang awam di sini? Catat dulu, yakni maksud dengan orang-orang awam di sini ialah, maksud dengan orang-orang awam di sini ialah mereka yang baru mempelajari ilmu kalam, mereka yang baru mempelajari ilmu akidah, mereka yang baru mempelajari ilmu akidah daripada kalangan penuntut ilmu, daripada kalangan penuntut ilmu. Jadi kita faham daripada tajuk ini apa? Musannaf tulis risalah ini untuk khabar kepada kita, ajar kepada kita tangga-tangga untuk bawa kita kepada memahami ilmu akidah, dan juga sebagai belas kasihan daripada pengarang untuk orang-orang yang baru nak belajar ilmu akidah. Okey, boleh? Baik. Kemudian dia kata, hal keadaan diletakkan risalah ini pada bicara hukum-hukum akal. Jadi pada di situ kita boleh i'rab bertakluk pada suatu mahzuf jadi hal bagi risalah. Okey, pada tu boleh kita i'rab sebagai hal, risalah tu jadi sahib hal. Dalam keadaan diletakkan risalah ini, hal keadaan risalah ini diletakkan pada membicara hukum-hukum akal. Apa maksud hukum-hukum akal? Yakni keputusan-keputusan yang dibuat oleh semata-mata akal. Yakni keputusan-keputusan yang dibuat oleh akal semata-mata. Baik, hukum akal dengan maksud apa? Dengan maksud sama ada kita nak kita isbatkan satu benda kepada satu benda yang lain, ataupun kita nafikan suatu daripada suatu perkara yang lain dengan semata-mata melibatkan akal sahaja. Tidak ada pengaruh daripada unsur-unsur yang lain, sama ada adat ataupun syarak. Hanya semata-mata akal sahaja. Okey, itu maksud hukum akal. Okay, akan datang kita akan sebut dengan lebih terperinci, insya-Allah. Baik. Dan sedikit-sedikit lagi istilah ulama usuluddin. Dan sedikit-sedikit ni ataf pada kata hukum-hukum akal. Maksudnya apa? Nak bicara juga sedikit-sedikit lagi istilah ulama usuluddin. Okey, apa maksud istilah ulama usuluddin? Catat pada kata istilah ulama usuluddin, yakni lafaz-lafaz, yakni lafaz-lafaz yang telah disepakati oleh para ulama usuluddin, yang telah disepakati oleh para ulama usuluddin untuk makna-makna yang tertentu. Lafaz-lafaz yang telah disepakati oleh para ulama usuluddin untuk makna-makna tertentu.
Jadi musannaf kita ni, pengarang kita ni, selain daripada dia nak cerita, dia nak royak kepada kita berkaitan dengan hukum-hukum akal, dia nak cerita juga kepada kita berkaitan dengan lafaz-lafaz yang akan kita biasa jumpa dalam kitab-kitab akidah. Contohnya apa? Dalam kitab akidah kita jumpa istilah jauhar, kita jumpa istilah arad, kita jumpa istilah jisim, kita jumpa istilah zat, kita jumpa istilah sifat. Jadi dalam risalah ini, pengarang kita akan khabar kepada kita apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah tersebut. Okey, boleh faham? Okay. Jadi fahamnya di situ, yang dimaksudkan dengan wasaila ilmil kalam, tangga-tangga untuk faham ilmu akidah, ialah merujuk kepada hukum-hukum akal dan juga mustalah-mustalah di sisi ulama usuluddin. Jadi fahamnya di sini, kalaulah kita nak betul-betul faham ilmu akidah, sebelum itu kita kena faham dulu betul-betul apa yang dimaksudkan dengan hukum akal dan juga apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah dalam kalangan ulama usuluddin. Okay. Boleh faham masalah Okay. Baik. Kita nak pergi kepada satu-satu hukum akal dan juga istilah ulama usuluddin. Okay. Soalan, apa sebab kita kena belajar secara serius, ambil perhatian sangat kepada hukum-hukum akal ini? Sebabnya sahabat-sahabat, melalui hukum-hukum akal inilah kita dapat faham akidah-akidah, pegangan-pegangan yang kita belajar dalam ilmu usuluddin itu secara sempurna. Sebab apa? Bila kita nak faham sampai yakin secara putus 100% dalam hati kita, contohnya bahawa wujud Allah Ta'ala itu wajib, maka kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan lafaz wajib. Kalau kita nak yakin 100% dalam hati kita bahawa lemah Allah Ta'ala itu mustahil, maka kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan mustahil. Bila kita sebut Allah Ta'ala itu harus melakukan kita, menjadikan kita, maka kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan harus ataupun jaiz. Sebelum kita nak hukumkan sesuatu, maka kita kena faham dulu sesuatu tersebut. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwur. Sebelum kita nak letak hukum pada satu benda, kita kena faham dulu suatu benda. Okay. Jadi sebab itulah yang kita sebutkan tadi, wajib, mustahil, jaiz, itulah yang dipanggil sebagai hukum-hukum akal. Jadi bila kita belajar tentang hukum-hukum akal ini, kita boleh pegang akidah yang kita belajar tu secara faham dan secara 100%. Okay. Boleh faham masalah dah? Jadi sebab itu penting untuk kita belajar, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan wajib, apa yang dimaksudkan dengan mustahil, apa yang dimaksudkan dengan jaiz, supaya selepas itu barulah boleh kita faham apa yang dimaksudkan oleh ulama, wujud Allah Ta'ala itu wajib, lemah Allah Ta'ala itu mustahil, ciptaan Allah Ta'ala itu jaiz. Okay. Mafhum? Jelas? Okay, baik. Kemudian kita nak sebutkan apa hukum kita belajar hukum akal. Apa hukum kita belajar hukum akal? Ulama sebut satu kaedah yang biasa kita dengar, iaitu apa? Lil wasail hukmul maqasid, ataupun al wasailu laha hukmu maqasidiha. Hukum bagi perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada tujuan kita, dia akan mengambil hukum yang sama dengan hukum tujuan tersebut. Jadi ilmu akidah kita sebutkan tadi, hukumnya wajib ke atas setiap mukallaf kena belajar ilmu akidah. Jadi sebagaimana ilmu akidah wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, iaitu kita ni lah, maka begitu jugalah wajib kita kena belajar perkara-perkara yang boleh menyampaikan kita kepada faham ilmu akidah tersebut. Dan kita sebutkan tadi, apa perkara yang menyampaikan kita kepada ilmu akidah?
iaitulah hukum-hukum akal dan juga faham istilah-istilah ulama usuluddin. Maka di sini belajar hukum akal, belajar mustalah-mustalah ilmu akidah dihukumkan dengan wajib juga. Sebagaimana belajar ilmu akidah pun wajib. Okay. Baik. Kemudian kita sebutkan tadi, antara tangga untuk kita faham ilmu akidah juga ialah mesti kita kena kenal istilah ataupun mustalah yang telah diletakkan oleh ulama usuluddin dalam kitab akidah, dalam kitab usuluddin. Apa sebab? Sebab kita kena faham, ulama sebut likulli fannin mustalahatun. Setiap ilmu dia ada istilah-istilah yang tersendiri. Okey, setiap ilmu dia ada istilah-istilah yang tersendiri. Begitu juga ilmu ini, setiap ilmu ini dia seolah-olah macam pintu yang terkunci. Okey, setiap ilmu dia seolah-olah macam pintu yang dikunci. Dan kunci untuk kita buka pintu tersebut ialah apa? Ialah dengan kita tahu istilah-istilah ilmu tersebut. Okey. Jadi untuk kita faham ilmu akidah, ilmu tauhid secara kemah molek, maka perlu kita tahu istilah-istilah yang bakal disebut dalam ilmu tauhid tersebut. Begitu juga kalau kita nak belajar ilmu fiqh, maka kita kena faham dulu istilah-istilah yang akan disebut dalam ilmu fiqh tersebut. Begitu juga kalau kita nak betul-betul faham ilmu nahwu, maka perlu kita kenal istilah-istilah yang akan disebutkan dalam ilmu nahwu tersebut. Maka nak kabarnya di sini, untuk kita buka mana-mana ilmu, untuk kita faham mana-mana ilmu, bergantung kepada kita kena faham istilah-istilah yang ada dalam setiap ilmu tersebut. Okey, boleh? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hukum-hukum akal dan sedikit-sedikit lagi istilah ulama usuluddin. Okey, baik. Okey, bicara hukum-hukum akal, bicara sedikit-sedikit lagi istilah ulama usuluddin ni untuk siapa? Nak cakap pasal hukum-hukum akal, nak bincang pasal hukum-hukum akal dan juga mustalah ulama usuluddin ni untuk siapa? Untuk anak cucuku dan yang daif-daif, kata pengarang kita. Aku nak cakap pasal hukum akal ni, aku nak khabar pasal hukum akal ni dan juga mustalah ulama usuluddin ni kepada anak cucu aku dan juga kepada yang daif-daif daripada muslimin dan muslimat. Okey. Apa maksud anak cucuku di sini? Yang dimaksudkan dengan anak cucuku di sini ialah anak cucu keturunan daripada pengarang sendiri. Okey. Dan termasuk juga dalam perkataan cucuku ini anak-anak murid bagi pengarang. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan cucuku di situ yakni keturunan pengarang dan juga anak-anak murid pengarang. Okey. Keturunan pengarang dan juga anak-anak murid pengarang. Dan yang daif-daif. Apa pula maksud yang daif-daif? Boleh buat catatan di situ, yakni yang belum faham dan pandai lagi ilmu usuluddin. Yakni yang belum faham dan pandai lagi usuluddin. Baik. Siapa tu? Daripada muslimin dan muslimat. Okay. Baik, sebut kata anak cucu, sebut kata yang daif-daif ni, hak pasal mana kok? Hak pasal mana kok yang dimaksudkan, yang ditujukan risalah ini? Yang suka mulai belajar humi dan asal agama Islam, yang ada minat, yang ada cenderung untuk nak mula belajar tentang, kita kata, punca ataupun tunjang bagi agama Islam. Okay. Humi ni bahasa klasik lah. Okay, humi, eja humi kadang-kadang sebut umbi. Okay. Kemudian disebut benda humi dan asal.
Humi dan asal. Okey. Dan di situ kalau kita belajar dalam nahwu, dia adalah huruf ataf. Okey. Okey, kemudian dan di sini kita panggil sebagai ataf tafsir. Apa maksud ataf tafsir? Okey, kalau kita belajar dalam huruf ataf, dia ada maktuf dengan maktuf alaih. Okey, maktuf alaih tu duduk di depan huruf ataf, maktuf duduk belakang daripada huruf ataf. Ataf tafsir ni apa maksud dia? Maktuf tu didatangkan untuk menjelaskan maktuf alaih. Perkataan selepas daripada dan itu nak menjelaskan perkataan sebelum daripada dan. Jadi takut-takutnya sebut humi orang tak faham, maka musannif kita sebut dan asal. Jadi asal tu nak tafsirkan apa maksud humi tu. Benda kat maksud humi ni musannif, asal tu lah. Okey. Lepas tu tanya pula, asal tu benda pula maksud. Okey. Sebab asal kalau ikut perkataan bahasa Arab, aslun. Jadi asal ni benda masuk dengan maksud tunjang ataupun pokok ataupun punca bagi agama Islam. Okey. Baik. Sebab apa royak gini? Sebab apa royak asal agama Islam? Sebab ilmu usuluddin ini ulama umpamakan seolah-olah dia ilmu keseluruhan ataupun agama kita ini diumpamakan seolah-olah macam sepohon pokok. Okey, sebatang pokok. Okey, akar bagi pokok tu seolah-olah macam ilmu usuluddin. Okey, dahan bagi pokok itu seolah-olah macam ilmu fiqh. Dan kita kata nutrisi ataupun kandungan yang ada dalam pokok tersebut, batang pokok tersebut, vitamin-vitamin yang ada dalam pokok tersebut seolah-olah macam ilmu tasawuf. Sebab apa dibandingkan begitu? Sebab sebut ilmu usuluddin ni macam akar bagi pokok. Sebab apa? Kalaulah akidah seseorang itu tercabut, ilmu akidah seseorang itu tidak kemah, maka boleh membawa kepada tercabutnya agama seseorang, sebagaimana tercabutnya pokok tersebut. Okay. Dan kita kata hasil daripada kita belajar fiqhnya, kita tengok dahan-dahan yang bercabang nak merujuk kepada amalan-amalan zahir kita. Dan bila kita belajar ilmu tasawuf, maka ini untuk kita kata menyuburkan lagi pokok tersebut. Boleh faham? Okay, baik. Jadi sebab itulah musannif sebut sini humi dan asal agama Islam. Seolah-olah ilmu akidah ini jadi akar bagi agama seseorang. Kalaulah seseorang itu dak belajar ilmu akidah secara molek, maka dibimbang akidah ataupun Islam itu boleh tercabut daripada diri dia. Okey, jelas? Baik. Kemudian dikata apa? Belajar tu pula dengan secara didikan ulama dahulu. Okey. Sebut belajar sini kita kata menurut musannif lah. Menurut musannif, orang yang nak belajar di sini ialah mereka ni nak ikut jalanan sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama dahulu. Okey. Apa maksud ulama-ulama dahulu di sini? Merujuk kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama dahulu di sini merujuk kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga bila kita sebut didikan ulama terdahulu ni, saya ingat kata Baba Faisal hafizahullah taala, dia gini, ilmu ni semakin kita pergi ke belakang, maka kita akan tengok ilmu tu semakin kemah. Berbeza dengan ilmu tu kalau kita tengok ke depan. Buktinya kalau kita tengok karya-karya hari ni, cuba kita bandingkan dengan karya-karya ulama dulu. Sangat jauh kita kata perbezaan. Ulama-ulama dulu bila karang kitab, contohnya kita kata Matan Jurumiyah, maka selepas daripada itu ulama-ulama yang mari kemudian boleh syarah kitab Matan Jurumiyah tu dengan berpuluh-puluh syarah, bahkan sampai beratus syarah.
Tapi kalau kita tengok, nak bandingkan dengan penulisan yang ada pada hari ini, tidak samalah sampai ke tahap itu. Maka sebab itulah kata Baba Faisal Hafizahullah Ta'ala, kalau kita pergi ke belakang ilmu ni, kita pergi makin ke belakang, maksudnya kita tengok penulisan-penulisan ulama yang dulu-dulu dan kita bandingkan dengan penulisan-penulisan ilmuwan yang ada pada masa sekarang, saya kita akan nampak begitu banyak perbezaan. Boleh? Baik. Okey, kemudian disebut apa? Belajar-belajar tu sebab apa? Belajar-belajar tu pada melepaskan. Okey, jadi pada di situ dengan maksud untuk ataupun dengan maksud supaya. Okey, pada dengan maksud untuk ataupun supaya. Belajar-belajar tu untuk kenapa kau? Untuk melepaskan tubuh badan, melepaskan daripada masuk ke dalam neraka. Tujuan kita belajar, kita taruh minat belajar ilmu akidah yang disebut sebagai ilmu usul bagi agama Islam ni, ialah moga-moga kita terlepas tubuh badan kita daripada masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Bila kok kita kata boleh jadi masuk ke dalam neraka tu, tak kala masuk pada umur yang kelima, kata pengarang gitu. Apa maksud umur yang kelima? Okay. Apa maksud umur yang kelima? Okay. Buat catatan sikit, tulis dulu, baru kita huraikan. Okay. Yakni umur kelima di sini, umur kelima di sini ialah merujuk kepada tempoh masa mulai daripada seseorang itu sama ada masuk ke dalam syurga atau ke dalam neraka, sehinggalah kekal selama-lamanya. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan dengan umur yang kelima. Okey, baik. Dia sebenarnya di sini dibahaskan tentang, kita kata, umur manusia. Okey, umur hamba Allah. Okay. Dalam satu risalah, okey, dibahaskan tentang umur manusia ni boleh dibahagikan kepada 5 fasa. Okey, umur manusia boleh dibahagikan kepada 5 fasa. Perbahasan ni sahabat boleh tengok dalam kitab Risalatu Sabili Liddikari Wali'tibari Bima Yamurru Bil Insan Wa Yanqadhi Lahu Minal A'mar, karangan Al-Habib Kutubud Da'wah Wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okay, jadi boleh search. Tajuk depan dia apa? Sabilu Liddikar, Sabilu Aliddikar. Okay, dalam kitab ni ada dibahaskan tentang fasa kehidupan bagi seseorang manusia. Okay. Jadi dalam kitab ni disebutkan, umur yang pertama bagi manusia ialah pada ketika penciptaan Nabi Adam, dan juga ketika mana Allah Ta'ala isikan segala benih-benih anak cucu Nabi Adam di hujung sulbi Nabi Adam. Itu merujuk kepada umur yang pertama. Okay. Umur yang kedua pula merujuk kepada bila mana keluarnya manusia itu daripada perut ibu dan kemudiannya masuk ke alam dunia. Ini maksud umur yang kedua. Okay. Umur yang ketiga pula merujuk kepada bila mana seseorang manusia itu meninggal dunia dan masuk ke alam barzakh. Itu umur yang ketiga. Umur yang ketiga. Kemudian umur yang keempat
Iaitulah merujuk kepada ketika mana manusia itu dibangkitkan kembali daripada kubur masing-masing ke padang mahsyar. Disebut sebagai alam mahsyar. Penghujungnya di mana? Penghujungnya pada tetiang sirat. Kemudian setelah itu barulah masuk kepada umur yang kelima, iaitu sama ada manusia tersebut masuk ke syurga ataupun masuk ke neraka dan kekal di dalam keduanya selama-lamanya. Okey, faham? Jadi itu 5 fasa ataupun 5 umur bagi kehidupan seseorang manusia. Jadi Tuan Syekh kita, pengarang kita di sini, dia sebut umur yang kelima merujuk kepada sama ada ketika mana manusia itu masuk dalam syurga ataupun masuk dalam neraka dan kekal dalam keduanya selama-lamanya. Okey, jelas baik. Jadi apa yang kita baca pada malam ini sebenarnya kita sebut sebagai sama ada khutbatul kitab ataupun muqaddimatul kitab. Dia sebenarnya pengenalan bagi kitab ini, bagi risalah ini. Nak ceritakan kepada kita apa tajuk kitab ini, kemudian apa sebab dituliskan kitab ini, dan daripada situ kita boleh tengok apa yang bakal dibincangkan oleh pengarang kita dalam kitab ini, kemudian kepada siapa ditujukan kitab ini, dan apa faedah kalau kita belajar kitab ini dan sebagainya. Jadi ini semua disebutkan sebagai pengenalan sebelum daripada kita nak belajar satu-satu kitab, muqaddimatul kitab. Kita dalam pengajian kita ada 2 muqaddimah, muqaddimatul ilmi, muqaddimatul kitab. Okey. Yang kita tengah bahas sekarang ni ialah muqaddimatul kitab, iaitu merujuk kepada perkara-perkara yang jadi tangga untuk kita berkenalan dengan kitab tersebut sebelum kita masuk dalam kitab tersebut. Okey. Kalau muqaddimatul ilmi, hak tu merujuk kepada mabadiul asyarah bagi setiap ilmu. Okey. Apa itu muqaddimatul ilmi? Merujuk kepada sama ada ta'rif ilmu tersebut ataupun topik perbahasan ilmu itu ataupun faedah kita belajar ilmu itu. Itu semua dibincangkan dalam muqaddimatul ilmi. Adapun yang kita tengah bincang sekarang ni ialah muqaddimatul kitab. Okey, jelas? Kemudian kata pengarang kita menghimpunkan risalah ini oleh Abdul Qadir bin Wangah, Waqaf Budi Sekam. Okey. Jadi Abdul Qadir Wangah, lepas tu boleh buat slash ataupun koma di situ, Waqaf Budi Sekam. Sebab nama pengarang kita ni adalah Abdul Qadir bin Wangah. Adapun Waqaf Budi Sekam tu ialah merujuk kepada kampung asal. Okey, kampung asal. Okey. Jadi kita nak sebut sikitlah berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir bin Wangah ini. Okey. Dan ini adalah satu benda yang penting untuk setiap kali kita mula baca kitab, iaitu kita kena kenal siapa pengarang bagi kitab tersebut. Antara faedah yang disebutkan oleh masyayikh ataupun para alim ulama, para guru asatizah ialah apa? Bila kita kenal siapa yang menulis kitab, maka kita tidak akan bermudah-mudah untuk menghukum apa yang akan kita baca daripada kitab tersebut. Setengah orang dia bermudah-mudah dalam menghukumkan penulisan. Sebab apa? Sebab dia tidak dulu ataupun kita kata gagal mengenali siapa pengarang bagi kitab tersebut. Okey? Maka penting untuk kita kenal dengan pengarang kitab tersebut supaya bila kita baca kitab ini, kita dalam keadaan yang kita kata apa? Keadaan yakin dengan pengarang tersebut. Okey? Baik. Jadi Abdul Qadir bin Wangah ini, nama penuh dia Syekh Abdul Qadir bin Wangah bin Abdul Latif bin Uthman. Itu nama penuh dia, Abdul Qadir bin Wangah bin Abdul Latif bin Uthman. Sebagaimana yang kita boleh jumpa pada kitab-kitab dia yang lain. Okey, kitab kita ni Wasail Ilmul Kalam, pengarang kita ni dia tulis nama dia ringkas. Tapi ada setengah kitab yang lain yang dia karang juga, contohnya Takribul Ikhwan ataupun kitab Risalah Manhaju As-Sunnah, Risalah Manhaju Ahli Sunnah. Di kulit depan kitab tersebut disebutkan nama dia secara penuh.
iaitu Syekh Abdul Qadir bin Wangah bin Abdul Latif bin Uthman. Beliau ni lahir pada 1340 Hijrah bersamaan dengan 1921 Masihi di kampung Sekam, ataupun disebut sebagai Selabudi, yang bertempat di negeri Fatani. Mana Fatani ni? Di selatan Thailand. Okey. Dan setengah sebut kampung ni dengan Wakaf Budi Sekam Mayor Fatani. Ni tempat apa ni, asal kelahiran Syekh Abdul Qadir bin Wangah. Kemudian ada satu benda yang menarik di sini yang kita boleh ambil pengajaran sama-sama, iaitu apa? Siapakah bapa dan juga ibu bagi Syekh Abdul Qadir bin Wangah? Bila kita sebut Abdul Qadir bin Wangah, maka fahamlah di situ ayah dia adalah Wangah, Wangah bin Abdul Latif. Siapakah Wangah bin Abdul Latif ni? Wangah bin Abdul Latif ni hanyalah orang kampung biasa saja. Maksudnya dia bukan daripada keturunan alim ulama, dan dia juga bukan daripada keturunan orang-orang yang ada kedudukan dan pangkat yang tinggi. Begitu juga dengan mak bagi Syekh Abdul Qadir bin Wangah, nama panggilan dia Mek Teh, dia juga merupakan orang kampung biasa saja. Maka kita boleh ambil pengajaran di sini, dok syarat pun seorang tu kalau nak jadi alim mestilah daripada keluarga yang alim. Tengok Syekh Abdul Qadir bin Wangah kita ni, yang kita baca penulisan dia ni, dia bukan daripada keluarga yang alim, bukan daripada keluarga yang berjawatan tinggi, tapi dia boleh jadi seorang yang alim. Maka kita boleh ambil pengajaran di sini, tak mesti pun kita mestilah anak guru, anak daripada tok guru barulah kita boleh jadi tok guru. Tak mesti. Sekali pun ayah kita orang biasa, sekali pun mak kita orang biasa, kita pun ada kemungkinan untuk jadi orang yang alim juga. Tak ada masalah. Yang penting atas diri masing-masing, macam mana cara kita bentuk diri kita untuk jadi orang yang alim. Okey? Jadi alim tu bukan satu perkara yang diwarisi jugalah. Sebenarnya bergantung atas diri masing-masing. Okey, boleh faham okey, baik. Kemudian Syekh Abdul Qadir bin Wangah ni, tempoh dia mengaji seumur hidup dia sepanjang 19 tahun. Iaitu sejak daripada umur 16 tahun sampailah umur 35 tahun. Start daripada 1356 Hijrah sehingga 1375 Hijrah. Iaitu 12 tahun di Fatani, 2 tahun di Kelantan dan 5 tahun di Mekah. Itu pengajian Syekh Abdul Qadir bin Wangah. Dan sepanjang hidup beliau sempat keluarkan sebanyak 17 ataupun 14 buah karya penulisan. Dan penulisan tersebut bukan sahaja dalam ilmu akidah, bahkan merangkumi ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan juga melibatkan isu semasa. Isu semasa. Baik, jadi nak kabarnya di sini, Syekh Abdul Qadir bin Wangah bukan sahaja pakar dalam bidang akidah, tapi juga pakar dalam pelbagai bidang ilmu. Tauhidnya dikuasai, fiqhnya dikuasai, tasawufnya dikuasai, bahkan dia juga terjun dalam isu semasa. Okey, baik. Antara guru bagi Syekh Abdul Qadir bin Wangah ni siapa? Kalaulah seorang tu hebat, mestilah datang daripada orang yang hebat juga. Maka tok guru dia siapa? Haji Ahmad Darawi antaranya, yang dikenal sebagai Tok Balor. Ini antara orang yang alim lah di Fatani suatu ketika dahulu. Beliau ni mahir dalam bidang fiqh, tafsir dan juga bahasa Arab. Antara guru Syekh Abdul Qadir bin Wangah lagi siapa? Haji Ahmad Al-Fusani, yang mahir dalam ilmu usul, qiraat dan juga falak. Begitu juga Haji Abdullah Tahir Bunuk Payung. Ni antara anak murid yang duduk di senarai yang teratas bagi anak murid Tok Kenali rahimahullahu ta'ala. Lagi pula Haji Muhammad Nur Ibrahim Penambang, bekas mufti kerajaan Kelantan yang ke-9. Begitu juga Haji Ali Salahuddin Pulau Pisang, yang mana dikatakan seorang yang ada kemampuan luar biasa dalam ilmu nahwu dan saraf. Begitu juga Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Al-Fatani,
yang kita kenal hari ini masyhur dengan nama Pak Da'i Mekah, pengarang bagi kitab Baquratul Amani, mahir dalam bidang usul, mantik dan juga falsafah. Ni juga antara guru bagi Syekh Abdul Qadir bin Wahab. Dan begitu juga Wak Din Besut, iaitu murid bagi Tok Kelaba, seorang yang mahir dalam bidang fiqh. Jadi itu antara guru-guru bagi Syekh Abdul Qadir bin Wahab, pengarang bagi kitab Wasail Ilmi Kalam yang kita baca pada malam. Dan kita nak sebut sikit antara murid beliau yang beliau hasilkan ialah Tuan Guru Abdul Rahman Pauh Manis, iaitu pengarang bagi kitab Khulasah At-Tauhid fi Ma'rifah Aqaid. Begitu juga Tuan Guru Abdul Aziz Ismail, ataupun dikenali dengan Baba Aziz. Siapa ni? Pengarang bagi kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatullah Al-Qadir, yang biasa kita dengar di sejid surah tu. Jadi pengarang ni tu ada murid kepada Syekh Abdul Qadir bin Wahab. Siapa lagi anak murid bagi Syekh Abdul Qadir bin Wahab? Tuan Guru Haji Ghazali Ahmad, ataupun hari ini dikenali sebagai Baba Ghazali Sekam, yang biasa kita tengok daurah-daurah dia di Terengganu ni ataupun di Malaysia. Okay. Beliau adalah menantu dan juga kita kata pewarislah bagi pondok Syekh Abdul Qadir bin Wahab. Okay. Kemudian antara anak murid yang tersohor juga bagi Tuan Syekh kita ialah siapa? Tuan Guru Haji Ismail Sepanjang, yang hari ini kita kenal dengan Baba Ismail Sepanjang. Beliau juga adalah antara anak murid bagi Syekh Abdul Qadir bin Wahab. Jadi sebagaimana kita tengok hebatnya anak murid itu sendiri, kita boleh gambarkan betapa hebatnya guru tersebut. Okey, baik. Syekh kita ni wafat pada hari Khamis 18 Rabiul Awal 1412 Hijrah bersamaan dengan 26 September 1991 Masihi. Jadi dok jauh mana lah, masih dekat lagi lah dengan kita ni. Mungkin dalam kalangan kita ni 1997, 1998. Jadi dok jauh mana lah dengan Syekh Abdul Qadir bin Wahab. Baik. Baik. Kemudian dikata apa? Harapkan bahawa rata manfaatnya dan mendapat balasannya daripada Tuhan yang Ghani. Harapkan, yakni hamba harapkan daripada Allah Ta'ala bahawa rata manfaatnya, yakni umum manfaatnya, menyeluruh manfaatnya, itu kembali kepada risalah ini. Okay. Jadi Tok Syekh kita khabar harap-harap Allah Ta'ala bagi rata manfaat risalah ini, risalah yang aku karang ini, dan lagi pula mendapat balasannya, yakni balasan daripada risalah ini daripada Tuhan yang kaya, Tuhan yang Ghani. Apa maksud Tuhan yang Ghani? Tuhan yang kaya serba-serbi. Okey, Tuhan yang kaya serba-serbi. Baik, kemudian disebutkan di bawah muka surat kita ni, hak mengecap terpelihara, hak mengecap terpelihara, siapa-siapa berkehendak hendaklah berkira-kira. Dia kata apa ni? Maksudnya hak sendiri yang berhak lah, kalau bahasa kita moden ni. Okey, hak mengecap, hak cetakan terpelihara, siapa-siapa yang berhajat nak kepada cetakan ini, maka hendaklah dia berkira-kira sama ada, maksudnya hendaklah dia buat kira sama ada dengan musannaf sendiri ataupun dengan waris bagi musannaf sendiri. Okay. Boleh faham salah jadi hari ini kita berhenti situ dululah. Kita berhenti situ dulu sekadar kita bagi pengenalan cerita berkaitan dengan muqaddimah bagi kitab Risalah Ilmi Kalam yang kita akan baca dalam sepanjang kelas kita ini. Okay, boleh? Okay, moga-moga apa yang kita baca pada malam ini, apa yang kita kongsikan pada malam ini jadi manfaat di sisi para pendengar dan juga boleh jadi tangga untuk pengajian-pengajian yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.